Boleh. Boleh, Okey. cikgu. Jadi ready untuk salin. Ready untuk salin. Apa soalan yang cikgu tunjuk ni semua UASA. Okey, jadi untuk yang beragama Islam kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Khairina, Zaki, An Alisara, cikgu terangkan lagi sekali, ini bukan kelas macam biasa. Ini kelas drill soalan UASA. Jadi kelas ni cikgu bagi tahu awal-awal, cikgu akan proceed laju-laju. Cikgu akan terangkan setiap soalan laju-laju. Jadi semua kena dalam keadaan bersedia. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit boleh? Nak ada Sarah, Zaki? Okey, ingat cikgu akan terangkan laju-laju. Jadi cuba untuk salin. Buka balik kamu punya UASA yang dah jawab, comparekan jawapan dengan jawapan cikgu. Lepas tu kat situ kita tengok macam mana jalan kerja yang cikgu buat. Okey. Jadi ada Afif baru masuk Okey, jadi okey, ada Afif Ada Khairina, ingat cikgu pergi laju-laju. Cikgu pergi laju-laju. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada kelas kita untuk malam ni. Malam ni kita akan menjawab soalan-soalan UASA untuk matematik tingkatan 2. Okey, jadi sila fokus sebab cikgu tak pergi macam kelas biasa. Cikgu akan pergi laju sikit daripada kelas biasa. Okey, jadi soalan UASA yang pertama sekali kita ada bahagian A. Bahagian A dekat sini kita akan jawab soalan-soalan objektif. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Macam mana nak selesaikan soalan nombor 1? Okey, mula-mula kita tengok soalan rajah menunjukkan satu jujukan nombor yang disusun mengikut satu pola tertentu. Maksudnya ni adalah bab pola dan jujukan. Jadi kita nak tahu apa perubahan dia. Okey, nak tahu apa perubahan dia, kamu kena tengok yang pertama, dia dalam keadaan meningkat ataupun dia dalam keadaan menurun. Okey, jadi kalau kita tengok dekat soalan nombor 1 ni, dia punya soalan adalah dalam keadaan menurun. Kenapa cikgu cakap dia menurun? -3, lepas tu makin kecil -6, makin kecil -9, makin kecil -12. Okey, jadi dekat sini menurun. Jadi menurun ni terbahagi kepada 2. Sama ada dia dalam keadaan tolak ataupun dia dalam keadaan bahagi. Jadi kita nak tengok dia tolak ataupun bahagi macam mana? Kita tengok perubahan dia. Perubahan dia menurun dalam skala yang besar ataupun kecil. Kalau dia perubahan dia dalam keadaan skala yang kecil, kita gunakan tolak. Kalau perubahan yang besar, kita gunakan bahagi. Jadi dekat sini kita nampak perubahan yang menurun dalam keadaan skala kecil. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita gunakan tolak. Nak tolak tu macam mana? Ambil nombor depan, tolak nombor belakang. Jadi dekat sini -6 tolak dalam kurungan 3. -6 tolak jadi positif 3. Jadi dekat sini kita dapat -6 tambah 3, kita terus tekan kalkulator, kita dapat -3. Jadi dekat sini kita dapat apa? Dekat sini menambah -3 kepada nombor yang sebelumnya. Ini jawapan dia A. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena tambah -3 tambah -3. Dia akan dapat -6. Jadi jawapan untuk nombor 1 adalah A. Okey, cikgu pergi laju-laju. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Yang manakah berikut yang benar? Okey, jadi dekat sini cikgu terus akan proceed kepada soalan. Dekat sini dia adalah tentang soalan pengembangan, macam mana kita buka kurungan. Jadi dekat sini kita akan jawab manakah yang benar. Cikgu akan jawab satu-satu. Okey, yang pertama soalan A. Dalam kurungan 3K tolak 7 kuasa 2. Ini soalan A. Soalan A, untuk soalan A, kita bila ada kuasa 2 dekat sini kita buka 3K tolak 7 dalam kurungan 3K tolak 7. Kita buka dia 2 kali. 3K darab 3K kita dapat 9K kuasa 2. 3K darab -7, nombor darab nombor. 3 darab -7 kita dapat -21. Kemudian dekat sini kita ada K. Jadi kita tulis -21K. Kejap ada kawan nak masuk. Okey, kepada semua yang baru masuk,
kita terus pergi. Okey, negatif 7 darab 3K. Negatif 7 darab 3, kita dapat negatif 21. Dia ada KK. Lepas tu, negatif 7 darab negatif 7. Dekat sini kita tekan kalkulator, kita dapat 49. 9K kuasa 2, negatif dia dapat negatif 42K. Sini positif 49. Jadi kita comparekan 6K. Ini 6K, ini 9K. Awal-awal dah salah. Jadi kamu boleh terus pangkah. Dekat sini jawapan dia bukan A. Jadi cikgu pergi terus proceed kepada jawapan dia iaitu C. Kenapa cikgu cakap jawapan dia C? Okey, tengok betul-betul. Dia nak cari mana yang betul. Okey, untuk C, cikgu salin balik ni. X tambah 3 dalam kurungan X tambah 8 dalam kurungan. Buka kurungan. X darab dengan X, kita dapat X kuasa 2. X darab dengan 8, kita dapat 8X. 3 darab X, kita dapat 3X. 3 darab 8, kita dapat 3 darab 8, kita dapat positif 24. Jadi, sebutan serupa 8X dengan 3X adalah sebutan serupa. X kuasa 2, 8 tambah 3, kita dapat 11. X tambah 24. Jadi, kita comparekan. Sini X kuasa 2. Okey, betul dah. Sini 11X. Okey, betul dah. Sini 24. Okey, betul dah. Jadi, jawapan nombor 2 adalah C. Habis dekat situ. Okey, sedia. Semua sedia. Cikgu akan pergi lagi laju. Salin apa yang cikgu dah bagi ni. Salin apa yang cikgu dah bagi. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 3. Masing-masing boleh tengok macam mana cikgu nak dapat soalan nombor 3. Soalan nombor 3 adalah tentang Pythagoras Theorem. Apa tu Pythagoras Theorem? Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan terangkan formula Pythagoras Theorem. Okey, formula Pythagoras Theorem adalah satu segitiga bersudut tegak dekat mana dia membentuk 90 darjah. Jadi, mana formula dia? A, B, C. C tu adalah yang paling panjang. Jadi, kita buat apa? Formula untuk Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem. C tu yang paling panjang. Jadi, dekat sini kita buat C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, kita tengok dekat sini. Jadi, dekat sini, kita dah ada A dia. Ini A dia. Ini B dia. C dia tu kita tak ada. Jadi, dekat sini kita tengok kepada soalan. Soalan tu adalah untuk kita cari P, perimeter. Bila kita nak cari perimeter, kita kena ada panjang X, lepas tu kita kena ada panjang Y, lepas tu kita kena ada panjang C. Jadi dekat sini cikgu akan gunakan formula Pythagoras Theorem untuk mencari nilai C. Jadi dekat sini cikgu akan buat C kuasa 2 sama dengan A dia apa? A dia X, X kuasa 2 tambah B dia apa? Y kuasa 2. Kita nak C sahaja. Jadi C ni ada C kuasa 2. Tak nak kuasa 2. Jadi kuasa 2 pindah ke sebelah. Kita akan dapat punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Apa maksudnya? Maksudnya panjang dekat sini, yang panjang ni adalah punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Tu jawapan dia. Ini bukan jawapan lagi. Ini adalah dia punya perimeter, dia punya panjang. Jadi bila kita nak cari dia punya perimeter, tengok. Yang pertama sekali A dia. Okey, kita tambah. A dia adalah X. X tambah. Okey, yang kedua, ini panjang dia Y. Tambah Y. Tambah. Yang ketiga, panjang C ni bukan C. Tapi dalam kurungan punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi kita tengok mana jawapan kita. Jadi untuk soalan nombor 3 kita comparekan. Mana satu jawapan kita? X tambah Y tambah 1. X tambah Y tambah punca kuasa 2. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Maksudnya jawapan dia B. Habis dekat sini. Cikgu tunjukkan. Untuk yang tak dapat rasa laju, cikgu rekod. Jangan risau. Okey, habis cikgu akan pergi kepada soalan nombor 4. Okey, cikgu akan terangkan cara untuk mendapatkan jawapan nombor 4. Okey, ini adalah cara dia, kita kena pakai cara algebra. Okey, umur Amanda ialah P. Maksudnya dekat sini kita boleh tulis umur Amanda adalah sekarang ni sama dengan P tahun. Tulis. Dan umur Sofia dekat sini adalah 6 kali umur Amanda. 6 darab dengan P tahun. Sebab apa? 6 kali umur Amanda. Jadi umur Sofia dekat sini adalah 6P. Okey. Jadi dekat sini
Kita nak apa? Berapakah umur Sofia 8 tahun yang lalu? Untuk yang sekarang ni, umur Sofia adalah 6P. Jadi sekarang dia nak cari 8 tahun yang lalu. 6P 8 tahun yang lalu. Dah lepas. Tolak 8. Jadi dekat sini kita dapat nombor 4, jawapan dia B. Okey, habis. Ingat semua, cikgu pergi laju-laju sebab cikgu nak jawab paling banyak soalan. Okey, habis kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Antara yang berikut, manakah sebuah ciri-ciri heksagon sekata? Okey, yang pertama, heksagon maksudnya ada 6 bucu. Jadi, dekat sini kita cakap dia adalah 6 bucu tapi berbeza sudut. Bila kita cakap sekata, maksudnya sudut dia kena sama. Jadi, dekat sini A automatik salah. Mempunyai 7 sisi yang sama panjang. Heksagon dia ada 6 bucu dan 6 panjang sisi. Jadi B tu salah. C, 5 paksi simetri. Salah. Heksagon bukan 5 paksi simetri. Jadi dekat sini kita ada heksagon ada 4 segitiga. 5 ni jawapan dia D. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Mana segitiga dia? Okey, yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga 3, lepas tu yang terakhir yang 4 dekat tengah ni. Tak nampak lagi, cikgu kira. Ini segitiga pertama, ni segitiga kedua, ni segitiga ketiga, ni segitiga keempat. Maksudnya jawapan nombor 5 adalah D. Okey, habis dekat sini cikgu akan pergi pula kepada soalan nombor 6. Cari luas bulatan tersebut dalam sentimeter kuasa 2. Okey, cikgu akan jawab. Kamu tengok betul-betul, hanya comparekan dengan jawapan yang cikgu dapat. Okey, jadi ini dekat sini cikgu sekarang jatuh kepada soalan nombor 6. Kita pergi kepada bulatan dia. Okey, jadi dekat sini cikgu keluarkan bulatan dia dan cikgu keluarkan dia punya soalan. Okey, tengok betul-betul sebab cikgu tak tunggu tahu. Okey, rajah 6. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Maksudnya ini adalah pusat dia. Center tu maksudnya tengah-tengah. Diberi panjang PQ. Mana PQ? PQ tengok kepada yang warna hitam. Dan MN. MN yang warna hitam adalah sama, iaitu 16 cm. Maksudnya sini 16, sini pun 16. Habis dekat situ. Okey, kemudian cikgu pergi pula kepada panjang S ke T. S ke T yang ni cikgu buat yang warna biru. Panjang S ke T dekat sini adalah 12 cm. Ini dikira 12 cm. Jadi sekarang kita nak cari luas bulatan. Apa formula luas? Formula luas untuk bulatan adalah, kamu kena ingat, dalam bulatan dia ada dua perkara yang paling penting kena cari. Yang pertama luas dan yang kedua perimeter. Bila kita nak cari, bukannya kita kena hafal apa-apa pun, sikit je. Luas formula dia pi j square. Perimeter formula dia 2 pi j. Sekarang luas ni, j ni apa? J ni adalah jejari. Jejari tu apa? Jejari tu cikgu buat panjang yang warna hijau. Okey, ini adalah panjang yang warna hijau. Jadi panjang warna hijau ni adalah dia punya jejari. Ni J. J ni dikira sebagai dia punya jejari. Sekarang kita nak cari luas. Kita tak tahu lagi jejari dia. Macam mana nak buat? Okey, tengok kat depan betul-betul. Cikgu keluarkan satu segitiga. Segitiga yang cikgu keluarkan adalah yang warna biru. Lepas tu cikgu yang tapak dia warna hitam. Dan cikgu punya tapak yang ni, yang serong ni yang warna hijau. Ini adalah dia punya jejari. Okey, tengok. Cikgu nak cari panjang dia berapa? 12. S pergi kepada T. O tu duduk tengah-tengah. Maksudnya kita boleh bahagi 2. 12 bahagi 2, sini 6, sini pun 6. Jadi dekat sini jawapan dia 6. Okey, untuk ini adalah O, ini adalah T, ini adalah N. Okey, untuk T ke N yang warna hitam tu, kamu kena tengok. Panjang sini adalah 16 cm. Kita dah tahu O dekat tengah ni adalah O di pusat bulatan. Jadi 16 tu boleh dibahagikan dengan 2. Bila 16 bahagi 2, sini dapat 8, sini dapat 8. Kamu boleh terus tulis sini 8. Nak cari J tu macam mana? Ingat balik, kita tengok balik formula Pythagoras Theorem. Jadi formula Pythagoras Theorem adalah yang paling panjang, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Tengok C dia apa? J.
J kuasa 2 sama dengan A. A dia apa? A dia 6. 6 kuasa 2 tambah B. B dia apa? B dia 8. 8 kuasa 2. Jadi bila kita tekan kalkulator 6 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2, kita dapat 100. J ni kuasa 2. Pindah ke sebelah dia jadi punca. Jadi J kita dapat 10. Okey, jadi 10 ni nak buat apa? 10 ni kita masukkan dalam formula luas. Pi darab J kuasa 2. Pi kita kena pakai apa? Tengok. 3.142 darab J. J kita 10 kuasa 2. Kira tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 314.2. Dekat sini mana 314.2? D. Jadi dekat sini jawapan untuk 6 adalah D. Habis dekat situ. Okey. Okey, semua boleh follow up lagi? Okey. Kan cikgu baik, cikgu pergi laju-laju Cikgu tak tunggu nanti banyak masa pakai. Okey, tengok pula namakan bahagian kawasan berlorek. Okey, sektor minor, sektor major. Sektor tu apa? Sektor ni adalah ni kalau ini dikira sebagai sektor. Ini sektor. Okey, tembereng ni apa? Ini dia punya tembereng. Yang kecil ni kita panggil tembereng minor, yang besar ni kita pakai tembereng major. Jadi jawapan untuk sini adalah tembereng minor. Okey, tengok balik bahagian bulatan. Ada nama-nama dia. Habis dekat sini, cikgu proceed kepada soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 adalah kita pakai apa orang kata luas bentuk 2D. Gambar di bawah menunjukkan topi hari jadi yang dipakai oleh Zahra semasa majlis sambutan ulang kelahiran. Jadi topi ni bentuk apa? Topi ni adalah bentuk ni bentuk apa ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kon. Okey, topi ni adalah bentuk kon. Jadi dekat sini kita tengok apa soalan nak. Antara berikut manakah ciri-ciri yang benar untuk kon? Mempunyai keratas rentas yang seragam. Kon dia tak seragam. Kon tak sama panjang. Kon macam ni. Okey. Mempunyai satu tapak yang rata membentuk poligon. Tapak untuk kon bulatan. Jadi dekat sini dia bukan poligon. Mempunyai dua tapak rata. Dekat sini untuk kon hanya ada satu tapak sahaja. Jadi satu permukaan melengkung dan menyambung tapak dengan puncak macam ni. Jadi nombor untuk jawapan nombor 8 adalah D. Habis dekat situ. Untuk yang tak dapat jangan risau, cikgu akan tunjukkan rakaman. Okey, jadi masing-masing boleh tengok pula soalan nombor 9. Dekat sini cikgu pergi kepada soalan nombor 9. Ini soalan nombor 9. M ialah titik tengah. Maksudnya M ni duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah antara apa? Okey. M ni titik tengah antara H, iaitu H dia punya formula ataupun koordinat negatif 49. K dekat sini dia punya koordinat 6, negatif 3. Tentukan koordinat M. Ingat bila kita nak cari titik tengah untuk formula koordinat nak cari titik tengah sama dengan formula dia untuk X. Koordinat X1 tambah X2 bahagi 2. Koma untuk koordinat Y. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Jadi untuk X1, X2 tu apa? Okey, dekat sini H cikgu namakan sebagai X1, Y1. Kat sini K cikgu namakan X2, Y2. Untuk dapatkan titik X, ambil negatif 4 tambah ambil 6. Jadi dekat sini kita bahagi 2. Negatif 4 tambah 2 tekan kalkulator. Negatif 4 tambah 6. Lepas tu bahagi 2 kita dapat 1. Jadi X dia adalah 1. Y dia apa? Ambil Y dia. Y1 kita 9 tambah Y2 kita negatif 3 bahagi dengan 2. Tekan kalkulator 9 tambah dalam kurungan 3. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Jadi dekat sini untuk Y dia kita dapat 1,3. Jadi 9 jawapan dia A. Okey, habis dekat situ, cikgu pergi kepada soalan nombor 10. Hitung jarak. Ingat balik, cikgu dah pernah ajar dah cara nak cari jarak. Bila jarak dia dalam keadaan menyerong, dekat sini kita pakai Pythagoras Theorem. Kenapa nak pakai Pythagoras Theorem? Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang pertama sekali, cikgu akan tunjuk mana Pythagoras Theorem dia. Okey, cikgu akan nampakkan dekat kamu dia punya segitiga. Ini segitiga mendatar, ini segitiga tegak. Okey, jadi nak cari jarak dia, kamu kena tengok dia punya X.
Formula dia adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 ini. Yang ini kita panggil X. Yang ini kita panggil Y. Ini yang kita nak kena cari. Kita panggil Z. Okey, Z melalui formula Pythagoras theorem. Melalui formula Pythagoras theorem. C A tambah B. Jadi C kita apa? C kita Z. Z kuasa 2. Ini C kuasa 2. Sama dengan A. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi A dia apa? A dia X. Z kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah B. B, Y dia. Tambah Y kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah dekat sini. Kita dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Dua-dua punca kuasa 2. Sebab tu cikgu cakap nak cari nilai dia punya jarak. Kita pakai formula ni. Okey, habis dekat situ. Macam mana nak cari X? Untuk mencari nilai X, kita tengok kepada koordinat A. Koordinat A negatif 4, negatif 3. Tengok kepada koordinat B. Koordinat B 2, 1. Nak cari X besar tolak kecil. Jadi, untuk X dia adalah kita tekan kalkulator X. X bahagian X. Negatif 4 dengan 2. Mana lagi besar? 2 lagi besar. 2 tolak 4. Jadi dekat sini kita dapat 2 tolak 4, kita dapat 6. Lepas tu kita cari pula Y. Ni Y. Y mana lagi besar? Negatif 3 ke 1? 1 lagi besar. Tolak yang lagi kecil negatif 3. 1 tolak 3 kita dapat 4. Lepas tu nak buat apa? Masukkan dalam formula ni. X kita, formula ni X kuasa punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. X kita adalah 6. Masukkan 6 kuasa 2 tambah Y kita 4. 4 kuasa 2 tambah. Jadi 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Kita akan dapat punca kuasa 52. Punca kuasa 52 kita dapat 7.21. Jadi dekat sini jawapan dia C. Okey, habis. Cikgu memang pergi laju-laju. Sebab ni drill, bukan kelas biasa. Okey, jadi yang terpilih sahaja untuk dapat masuk kelas ni. Okey, ini jawapan kita C. Okey, cikgu pergi pula kepada soalan nombor 11. Suatu objek bergerak setinggi... cikgu tunjuk kat depan Suatu objek bergerak setinggi 300 meter dalam tempoh 120 saat. Hitung laju. Laju formula dia adalah jarak bahagi dengan masa. Jadi, laju yang kita nak kena cari. Jarak tu mesti dalam keadaan meter. Dan masa tu mesti dalam keadaan minit. Kita tengok 300 ni dah dalam keadaan meter. Kita boleh terus masukkan 300 meter. Tapi masalah tu timbul apabila masa dia dalam 120 saat. Kenapa kita kena tukarkan kepada minit? Macam mana nak tukarkan kepada minit? Kita bila nak tukarkan kepada minit, kita bahagi 60. 120 saat bahagi 60, kita dapat 2 minit. Jadi dekat sini kita tekan 2 untuk minit. 300 bahagi 2, kita dapat 150 meter per minit. Dekat sini kita dapat jawapan dia adalah jarak meter, masa minit, 300 bahagi dengan 2, 150. Okey, jawapan dia adalah D. Okey, habis dekat sini, cikgu pergi kepada soalan nombor 12. Cek dengan jawapan kamu Okey, antara yang berikut kita nak cari kecerunan. Cikgu dah ada terang dah sebelum ni. Untuk kecerunan macam mana nak jawab. Okey, yang pertama sekali, bila kita nak cari yang paling cerun, maksudnya yang turun tu lagi padu. Bila kita turun, ini cerun. Naik ke atas ni cerun. Ini cerun. Jadi dekat sini jawapan dia adalah S. Jawapan dia D. Ini tak cukup cerun ke cikgu? Ini tak cukup cerun. Ni tak cukup cerun. Ni tak cukup cerun. Yang paling cerun dekat sini adalah yang paling tajam ke bawah. Jadi jawapan dia adalah S. Nombor 12, jawapan dia D. Habis dekat sini. Cikgu pergi kepada soalan nombor 13. Antara yang berikut, 1, 2, 3, 4. Manakah isometri bagi P? Isometri adalah perubahan setiap objek yang sama bentuk dia. Mana P dia? Ini P dia. Mana yang sama? Ini kalau kita tengok nombor 2, dia panjang 3. Patutnya 2 je. Jadi kita boleh pangkah. Untuk nombor 4, dia ada 3. Dia 2 je. Jadi kita boleh pangkah. Jadi sini ada 2. Sini ada 2. 1 dengan 3 jawapan dia. Jadi dekat sini, jawapan dia adalah D.
Habis dekat sini. Okey, cikgu proceed pula kepada soalan yang seterusnya iaitu nombor 4. Apakah imej bagi titik 3,-4? Cari dulu imej dia dekat mana. Cari dulu dia punya objek tu dekat mana. 3,-4. X dia 3. X dia 3 kat sini. Y dia -4. Y dia -4 kat sini. Ni 3, ni -4. Okey, lepas tu nak buat apa? Okey, ni kalau tak nampak ni cikgu tunjuk Okey, kejap semua. Okey, jadi dekat sini cikgu keluarkan. Okey, boleh follow up lagi tak tu? Boleh. Okey, baik. Fokus. Cikgu pergi laju. Okey, apakah imej bagi titik 3,-4? 3,-4 dekat mana? Sini 3, sini -4. Jadi ini adalah titik koordinat kita. Kita nak cari dia punya imej. Imej jarak objek ke paksi mesti sama dengan jarak imej ke paksi. Jadi kita punya, ini adalah kita punya objek. Nak cari dia punya imej. Okey, jadi dekat sini kita buat satu garisan yang membentuk 45 darjah. Jarak dia berapa? Kita kira. Jadi dekat sini kita kira 1 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak setengah. 3 kotak setengah. Jadi untuk dapatkan dia punya imej mesti 3 kotak setengah juga. Setengah, 1, 2, 3. Ini jawapan dia. Ini tempat dia punya imej. Jadi bila kita nak baca koordinat, kita baca X dulu baru Y. X dia apa? X dia -4. -4. Y dia apa? Y dia dekat sini 3. Jadi jawapan dia adalah -4,3. Jawapan dia adalah C. Habis dekat situ. Cikgu pergi laju. Okey. Jadi sekarang kita pergi pula kepada soalan 15. Antara yang berikut manakah imej yang kongruen dengan bentuk R? Kongruen maksudnya bentuk dan saiz dia sama, cuma dia terbalik sahaja. Macam paksi isometri. Okey, R. R di mana? R dia yang ni. Cari bentuk yang sama dengan R. K. K dah tentu salah. N dah tentu salah. O dekat sini kita nampak R dia ada 3 je, dia ada 5 dekat bawah ni. Jadi salah. Okey, Y dia kecil daripada R, jadi salah. Jadi jawapan untuk R adalah M dan P. Jawapan dia adalah A. Habis dekat situ. Okey, cikgu teruskan proceed kepada soalan 15. Manakah orientasi pantulan yang betul? Pantulan maksudnya bila kamu pandang cermin, kamu punya objek akan pandang cermin dan kamu punya imej akan pandang cermin. Jadi dekat sini untuk pantulan kamu dapat jawapan dia C. Habis dekat situ. Okey, kita pergi pula kepada soalan 17. Untuk soalan 17, jadual di bawah menunjukkan sarapan yang dimakan oleh Farah setiap hari sepanjang minggu. Nyatakan mod bagi sarapan yang dimakan oleh Farah. Mod tu apa? Mod tu adalah kekerapan yang paling tinggi. Jadi untuk kekerapan yang paling tinggi kita tengok roti. Roti ada berapa? 1, 2. Ada 2 sahaja untuk roti. Jadi nasi lemak ada berapa? 1, 2, 3, 4. Untuk nasi lemak kita ada 4. Dan telur rebus kita ada 1 kekerapan. Jadi mod dia adalah nasi lemak. Jadi dekat sini kita proceed kepada jawapan kita adalah nasi lemak. Habis dekat situ. Okey, kemudian cikgu pergi kepada soalan 18. Tentukan nilai minimum X jika median bagi skor kuis matematik tu ialah 2. Median tu apa? Median tu adalah titik tengah-tengah. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan bila kita nak cari tengah-tengah tu macam mana. Okey, tak ada masa. Masa bergerak sekarang. Okey, jadi sekarang kita nak cari median. Untuk minimum median. Okey, jadi untuk cari median A ke B ke C ke D, tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Okey, yang pertama kosong ni kita tak tahu berapa. Jadi cikgu terus buat koma. 1 ni ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 1 tu dah ada 7. Nombor 2 tu ada berapa? 2 tu ada 3. 1, 2, 3. Kemudian 3 tu ada berapa? 3 tu ada 12. Silap. Ni 2 Okey, ni 2. Okey, kemudian 3 tu ada 12. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu 11, 12. Okey, cikgu akan uji. Kalau Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kalau O ni cikgu letak sebagai A ni kosong. Maksudnya tak ada O dekat sini.
potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, kiri, kanan, kiri 3, kanan 3, kanan 3, kiri 3. Jadi dekat sini, kalau A dia, kalau X tu, bila X nilai O tu adalah kosong, nilai kosong tu adalah kosong. Ni nilai kosong, kekerapan dia adalah kosong. Jadi dekat sini kita akan dapat median dia tengah-tengah. 3 tambah 3 bahagi 2. Jadi A tu salah. Okey, B. Sekarang ni X, sekarang ni kosong kita ada 1. Ni 1 cikgu letak. Silap. Cikgu kena letak kosong. Kosong tu ada 1. Jadi dekat sini kita buat. Potong kiri, potong kanan bagi seimbang. Kiri cikgu potong 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan cikgu potong 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan cikgu potong 3. 1, 2, 3. Kiri 1, 2, 3. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Jadi dekat sini kita punya median adalah 3. Jadi dia nak untuk median mesti 2. Nak. Kuis matematik tu ialah 2. Median bagi skor kuis matematik tu adalah 2. Jadi sekarang untuk B ni 1. Jadi 1 dia dapat 3. Jadi kita tak nak. Okey, kemudian cikgu buat pula apabila kosong ni ada 2. Kosong 1, kosong 2. Jadi dekat sini cikgu potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dekat kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dekat kanan. 1, 2, 3, 4, 5 dekat kiri. 1, 2, 3, 4, 5 dekat kanan. Jadi dekat sini bila kosong tu ada 2, median dia adalah 2 tambah 3 bahagi 2. Jadi dekat sini, ini pun bukan jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah D. Cikgu boleh terus buat D. Kenapa? Bila kamu tambah kosong dekat sini, nanti kamu akan dapat 2. 3 ni still pangkah. Okey, habis dekat situ. Jawapan dia adalah D. Tak percaya? Tak percaya kamu buat balik macam cikgu tunjuk. Cikgu dah tunjuk dah kenapa A tu bukan jawapan dia, kenapa B tu bukan jawapan dia, kenapa C tu bukan jawapan dia. Habis dekat situ. Okey, kemudian dekat sini cikgu pergi kepada nombor 19. Okey, cikgu pergi kepada nombor 19. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Nasi lemak 1. Sekejap nasi lemak 1. Apa? Nasi lemak. Oh, nasi goreng. Sorry. Dekat sini mod dia adalah nasi goreng. 1, 2, 3. Sorry. Nasi lemak dia adalah 1 sahaja. Ni 1. Nasi goreng dia ada 3. Telur rebus 1. Roti 2. Okey, jadi dekat sini nasi lemak dia nasi goreng dia. Mod dia dekat sini tukar jawapan dia. Nasi goreng. Sorry. Cikgu baca nasi je. Okey, habis dekat situ. Terima kasih yang betulkan cikgu. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada nombor 19. Okey, untuk nombor 19, Amir telah menjalankan satu eksperimen dengan melambung sebiji dadu. Hasil daripada setiap lambungan itu akan dicatat olehnya. Jadual di bawah ni menunjukkan hasil eksperimen dia. Okey, macam mana nak tengok ni? Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada nombor 19. Apa maksud dia? Maksudnya dia baling 10 kali dadu dapat nombor 1. Maksudnya 10 kali dia dapat nombor 1. Ni 8. Dia baling dadu tu sebanyak 8 kali, dia dapat nombor 2. Maksudnya bila dia baling dadu jatuh dekat nombor 3 berapa kali? Ada 6 kali. Ni nombor 4, ni nombor 5, ni nombor 6. Kenapa 6 je? Dadu permukaan dia hanya ada 6. Okey, habis dekat situ. Okey, jadi dekat sini hitung kebarangkalian mendapatkan nombor perdana. Nombor perdana dekat sini, nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan 1 dan boleh dibahagikan dengan nombor sendiri. 1 bukan nombor perdana. 2 nombor perdana. 3 nombor perdana. 4 bukan sebab 4 boleh bahagi 2. 5 nombor perdana. 6 bukan nombor perdana sebab 6 boleh bahagi dengan 2. Jadi dekat sini 2, 3 dengan 5 adalah kita punya nombor perdana. Jadi kita nak tengok dekat sini apa kebarangkalian dia. Okey, kebarangkalian dia adalah 2 bila didarabkan dengan 8 kita dapat 16. 3 bila didarabkan dengan 6 kita akan dapat 18. 5 bila didarabkan dengan 14 kita dapat 70. Ni apa cikgu? Ini adalah bila dia baling dadu tu dia akan dapat. Okey.
Ni kalau kamu pendengar. Okey, tak apa, cikgu guna cara lain. Jadi dekat sini bila kebarangkalian dibaling untuk nombor perdana 2, 3 dan 5 ni nombor perdana, mana dia? 8 tambah dengan 6 tambah dengan 14. Jadi berapa banyak kali dibaling untuk dapatkan nombor perdana? 8 tambah 16 tambah 14 kita dapat 28. Maksudnya 28 kali baling dia dapat dah nombor perdana. Daripada berapa kali baling? Okey, dekat sini cikgu kira 10 tambah 8 tambah 6 tambah 12 tambah 14. Lepas tu akhir sekali tambah 10. Jadi kita tekan kalkulator 10 tambah 8 tambah 6 tambah 12 tambah 14 tambah 10. Jadi dekat sini kita dapat jawapan dia 60. Jadi 28 kali baling daripada 60 kali baling dia dah dapatkan nombor perdana. Tekan kalkulator dia akan bagi jawapan dalam simplest form. Kita akan dapat 7/15. Jadi dekat sini jawapan dia adalah B. Dan akhir sekali kita pergi kepada soalan nombor 20. Kebarangkalian Camelia bercuti ke Pulau Tioman ialah 2/7. Apa per 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebarangkalian dia bercuti adalah 2. 1, 2. Ini bercuti. Ini bercuti. Ini bercuti. Okey, cari kebarangkalian Camelia membatalkan percutian ke Pulau Tioman. Ada berapa kali yang cikgu belum padam? 1, 2, 3, 4, 5. 5 per berapa? Kita dapat dekat sini 5/7. Jadi jawapan dia adalah C. Habis untuk bahagian A. Okey, boleh follow lagi ke semua? Boleh ke? Boleh. Okey, habis. Cikgu pergi laju sebab cikgu nak habiskan. Boleh. Baik, cikgu terang lagi sekali. Ini bukan kelas petang-petang, kelas malam-malam. Bukan. Ini adalah kelas drill soalan. Memang kena laju. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Dekat sini jawapannya padankan pola bagi setiap garis berikut. Jadi dekat sini kita akan jawab mana pola dia. Okey. Ada kawan nak masuk. Okey, mana pola dia? Okey, kita tengok dekat sini 0.3 naik 0.6 naik 0.9 naik 1.2. Jadi apa yang kita boleh buat? Ambil nombor depan tolak nombor belakang. 0.3 silap. 0.6 tolak 0.3 kita akan dapat 0.3. Maksudnya apa? Daripada 0.3 nak jadi 0.6 kita tambah 0.3. Daripada 0.6 nak jadi 0.9 kita tambah 0.3. Macam tu juga dengan 1.2. Jadi dekat sini kita dapat apa jawapan dia? Daripada sini kita akan dapat jawapan dia adalah yang belah bawah. Tambah 0.3 dari nombor yang sebelumnya. Okey, kita pergi pula. 5, 1, -3, -7. Apa yang kita nak buat? Ambil nombor depan. Cuba tolakkan dengan nombor belakang. Jadi dekat sini 1 tolak 5. Untuk siapa yang tak faham pola, yang pertama sekali nak jawab soalan pola, kamu kena pastikan nombor tu menaik ataupun nombor tu menurun. Kalau dia menaik, dia ada dua possibility. Sama ada dia dalam keadaan tambah ataupun darab. Kalau dia dalam keadaan menurun, dia dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Bila dia tambah darab ataupun tolak bahagi. Kalau skala dia kecil, kita ambil tambah tolak. Kalau skala perubahan tu dalam keadaan besar, maksudnya perubahan tu jurang dia besar, kita ambil darab bahagi. Jadi kat sini kita tengok 5, lepas tu 1, lepas tu -3, lepas tu -7, dia kecil. Dia adalah kecil. Jadi bila kita nak buat, ambil nombor depan tolak nombor belakang. 1 tolak dengan 5, kita dapat 4. Maksudnya apa? 5 tambah dengan 5 tolak dengan 4. 5 tolak dengan 4 dapat 1. 4 tolak dengan 4. Silap. 1 tolak dengan 4 dapat -3. -3 tolak dengan 4 dapat -7. Jadi dekat sini jawapan dia adalah dekat atas. Habis dekat situ. Itu je dah 2 markah. Jangan membazir. Faktorkan yang selengkapnya. Macam mana nak selesaikan faktor yang selengkapnya? Okey. Jadi dekat sini cikgu akan terangkan pakai kaedah kalkulator. Okey. Cikgu harap kamu tahulah cara pakai kaedah kalkulator. Untuk siapa tak tahu sila WhatsApp cikgu. Cikgu akan tunjukkan. Mungkin kalau ramai sangat, kita WhatsApp kita buat dalam kelas. Okey, yang pertama sekali 3x kuasa 2 tolak 48 kita keluarkan sifar 3. Dekat sini bila kita keluarkan sifar 3, 3 bahagi 3 dapat 3, tinggallah x kuasa 2 tolak 48 bahagi dengan 3 kita dapat 16. Okey.
Jadi kita selesaikan pula yang dalam ni. X kuasa 2 tolak 16. Macam mana nak buat ni? Okey, kita ada 3 bahagian. A, C, B. Okey, ini bahagian apa? Ini bahagian A. Ini bahagian apa? Ini bahagian C. Bahagian B dia macam mana? Okey, jadi dekat sini kod-kod ada yang pening. Cikgu boleh tunjuk benda ni dalam kelas. Nanti cikgu ajar. A dia adalah 1. B dia adalah kosong. C dia adalah negatif 16. Buat EQN. Cikgu harap guru sekolah kamu dah ajar. EQN. EQN degree 1. Isikan A. Ini A kita. A kita 1. B kita kosong. C kita negatif 16. Jadi kita akan dapat X sama dengan 4. Lepas tu kita akan dapat X sama dengan negatif 4. Pindah ke sebelah. X tak. Ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Ini negatif, pindah ke sebelah dia jadi positif. X tambah 4. Sama dengan kosong. Jadi, dekat sini kita masukkan 3. X tolak 4. Lepas tu, X tambah 4. Jadi, mana jawapan dia? Jawapan dia dekat belah bawah. Cikgu dah. Yang ni tak tahu bagi tahu cikgu. Cikgu boleh ajar. Ini pemfaktoran. Cara mudah. Okey, habis dekat sini. Jadi, B jawapan dia ke bawah. Okey, untuk C. Rajah di bawah menunjukkan satu garis lurus AB dilukis pada satu garis sartah kasen. Berdasarkan rajah, tentukan sama ada pernyataan benar ataupun salah. Okey, jadi mana dia? Garis condong yang kanan mempunyai kecenderungan positif. Okey, jadi dekat sini untuk soalan 1C, bila dia cenderung, apa orang kata? Silap. Garis yang condong ke kanan mempunyai kecenderungan positif. Lepas tu, tu je. Okey, maksudnya dia nak tengok A ke B ni positif ke negatif. Senang je. Kamu letak orang ni. Kalau orang ni menaik, maksudnya dia dalam keadaan positif. Dia ke kanan. Kalau kita cakap dia ke kiri, maksudnya orang tu menurun daripada atas pergi bawah. Sekarang bila dia menaik, ingat balik cikgu dah ajar. Bila dia menaik, kecenderungan dia positif. Habis dekat situ. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Padankan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku ataupun tidak. Okey, tengok dekat depan. Bila kita nak jawab, ini adalah soalan set. Okey, jadi peristiwa A adalah nombor perdana. Bila kita nak tengok dia berlaku ke tak berlaku ke, kamu kena tengok dekat dalam ni ada nombor perdana ke tak. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak 23 adalah nombor perdana. 25 bukan, dia boleh bahagi dengan 5. 27 adalah nombor perdana. Kamu boleh cek sifir, tak ada nombor bila didarabkan dapat 23. 23 ni adalah nombor perdana. Bila dia hanya boleh dibahagikan dengan 1 dengan nombor dia sahaja. Sama juga dengan 27. Jadi ada nombor perdana dalam set ni, jadi jawapan dia mungkin berlaku. Okey, habis dekat situ. Okey, cikgu pergi kepada soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan 2B. Tandakan right pada perihalan peristiwa pelengkap. Ya? Apa tadi nombor 2A? 2A jawapan dia mungkin berlaku. Okey, baik. Okey, baik. Okey, cikgu teruskan kepada soalan 2B. Tandakan right pada perihalan peristiwa pelengkap dalam perkataan dan tata tanda set bagi peristiwa mendapat kumpulan darah O. Macam mana kita nak dapatkan kumpulan darah O? Okey, tengok dekat depan. Bila kita nak dapatkan darah O dekat sini, ni kod-kod. Ni adalah set. Set cikgu dah ada ajar tu. Ingat balik. Okey, tandakan right pada perihalan peristiwa pelengkap. Pelengkap ni apa? Pelengkap ni cikgu terangkan sikit. Okey, kalau set dalam set semesta tu ada 1, 2, 3, 4, 5. Bila kita cakap A, set A adalah 1, 2, 3. Pelengkap untuk A tu apa? Pelengkap untuk A adalah 4 dan 5. Cek balik. Ingat balik apa yang kita dah belajar. Jadi, dekat sini bila kita nak jawab dia punya pelengkap. Peristiwa pelengkap. Okey. Jadi, kita nak kena tandakan peristiwa pelengkap dalam perkataan dan tata tanda set bagi peristiwa yang dapat kumpulan darah O. Okey, jadi pelengkap dia dekat sini adalah peristiwa mendapat kumpulan darah O. Peristiwa mendapat bukan kumpulan darah O. Bila kita cakap tata tanda kita, mendapat kumpulan darah O, maksudnya kita dah mention set tu dapat O. Jadi ini bukan pelengkap. Peristiwa mendapat bukan kumpulan darah O. Bila cikgu cakap kumpulan bukan darah O, dekat sini kita dapat selain daripada O.
Jadi jawapan dia adalah belah bawah ni. Kok ada yang tak faham, cikgu akan tunjukkan. Okey, masing-masing boleh tengok. Dia nak kita tandakan pada perihalan peristiwa pelengkap dalam perkataan tata tanda set bagi mendapatkan kumpulan darah O. Dia nak ada pelengkap. Okey, bila dia nak ada pelengkap, jenis darah ni ada darah A, ada darah B, ada darah AB dan ada darah O. Peristiwa mendapat kumpulan darah O, contoh kita cakap peristiwa X. Okey, peristiwa X dapat O. Okey, apa peristiwa bagi pelengkap? Pelengkap untuk X adalah A, B dan AB. Jadi dekat sini kena ingat dia nak pelengkap, bukan dia nak O tu. Jadi jawapan dia adalah yang belah bawah ni. Tata tanda set dia apa? Ini cikgu dah keluarkan AB dengan AB. Ni jawapan dia. Cek balik macam mana pelengkap tu bertindak. Ni senang je. Ni pelengkap. Siapa faham ni dia boleh jawab. Okey, habis dekat soalan B. Cikgu pergi laju, tengok betul-betul. Okey. Jadi kita pergi lagi kepada set. Dia beri S ialah 31, 32, 33 dan sampai 40. K ialah peristiwa memilih suatu nombor gandaan 3. Okey, kita nak pilih gandaan 3, kita kena ambil apa sifar 3 yang ada dalam S. Okey, K gandaan 3. Jadi dekat sini kita nak ambil gandaan 3, kita tengok 31 ni gandaan 3 tak? Senang je. Kalau kita nak tahu dia sifar 3, kita buatlah pembahagian. 31 ni bila bahagi dengan 3, 31 bila bahagi dengan 3, kamu akan dapat nombor perpuluhan. 10.333. Maksudnya 31 tak ada dalam sifar 3. Ini ada 31. Jadi automatik jawapan dekat sini salah, sini betul. Habis dekat situ. Dapatkan cara cikgu mengajar. Dapatkan apa orang kata? Teknik. Teknik menjawab. Okey. Suatu nombor bukan. Sorry. Bukan gandaan 3. Yang ni gandaan 3 ni gandaan 3 ni gandaan 3. Jadi ini salah. Sorry. Cikgu tak baca habis. Bukan gandaan 3, yang bukan gandaan 3 adalah yang belah bawah. Cikgu ingat gandaan 3 tadi. Okey, jadi C jawapannya tandakan right pada yang belah bawah. Okey, habis dekat sini. Okey, kita pergi kepada 3A. Okey, kita pergi kepada 3A. Cikgu akan terangkan jawapan untuk 3A. Okey, yang pertama-tama sekali. Okey, cikgu keluarkan Okey, tengok tahu. Okey. 3A diberi bahawa 3V, yang ni main dengan persamaan. 3V sama dengan 3W tolak X kuasa 2 per dengan 4. Kita nak isi dalam kurungan ni ada berapa bila X kuasa 2 sama dengan 3W. Macam mana kita nak buat X sama dengan X kuasa 2 sama dengan 3W? Kita kena pindahkan. Jadi bila kita nak pindahkan 4 ni dah bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. 3V darab dengan 4. Lepas tu dekat sini kita tinggal 3W tolak X kuasa 2. 3 darab 4 kita dapat 12V. Dekat sini kita dapat 3W tolak X kuasa 2. Negatif bila pindah ke sana kita akan dapat positif X kuasa 2 3W. Jadi dekat sini kita akan nampak yang dalam kotak ni adalah 12V. Ni jawapan dia 12V. Kemudian kita nak cari X. X tu kita nak X sahaja. Kita pindahkan 12V ke sebelah pula. Positif 12V, dia akan jadi negatif 12V. X kuasa 2, bila pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 3W tolak 12V. Punca kuasa dia dah salin, jadi tak perlu nak fikir dah apa tu punca kuasa. Jadi kita tengok apa nombor dalam ni. 3W tolak 12V. 3W tolak 12V. Jawapan dia adalah 3W tolak 12V. Habis dekat situ. Itu jawapan untuk 3A. Tengok ni jalan kerja. Yang tak dapat jangan risau. Cikgu rekod ni kelas ni. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan B. Rajah dia ruang jawapan menunjukkan segitiga ABC. Mana ABC kita? Payahnya lah. sorry sebab tak muat. Okey. Jadi ini adalah kita punya ABC. Ini adalah kita punya objek. Ini adalah kita punya image. Okey, tengok pula kat bawah. Okey. ABC image. Okey.
antara titik PQR. Mana titik PQR? Ini P, ini Q, ini R. Okey, lepas tu cakap apa? Okey, antara titik PQR, kejap semua. Yang manakah merupakan imej bagi titik M? Di bawah translasi yang sama. Translasi yang sama. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu boleh faham. Translasi dekat sini maksudnya adalah X, Y. Jadi translasi yang sama. M ni adalah kita punya objek. Mana image dia? Jadi cikgu akan terangkan. Mana M ni image. Okey, M ni adalah image. Sorry, M ni adalah image. Okey, daripada kita nak tahu apa dia translasi, kita kena tengok objek pergi kepada image. Jadi kita tengok titik A nak pergi kepada A objek, nak pergi kepada A image. Translasi dia X. X dia 1, 2, 3. Ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi kita tulis -3. Kemudian dekat sini kita dapat turun ke bawah. Y dia turun ke bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini kita dapat -4. Jadi dekat sini kita gunakan X dengan Y. Okey, M ni apa ni? Sekejap Manakah yang betul merupakan image bagi titik M? Maafkan cikgu. Image bagi titik M maksudnya M ni adalah objek. Okey, jadi dengan menggunakan translasi X dan Y, dekat sini M kita, X kita -3 ke belakang. 1, 2, 3. Kemudian -4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Jawapan dia adalah R. Jelas ke semua dekat sini? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey. Hai, Okey, Guru. okey, cikgu laju tau sebab ni drill bukan mengajar. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Kita nak jawab soalan nombor 2. Bulatkan koordinat titik image bagi titik M. Okey, image bagi titik M dekat sini kita jatuh dekat R. Dekat sini bila kita nak baca dia punya koordinat X dia dekat sini kita kena pada -1. Lepas tu Y dia dekat sini kita kena pada -5. Jadi dekat sini X dia -1, Y dia -5. Jawapan dia adalah -1, -5. Habis dekat situ. Situ saja dah 2 markah. Jadi jangan membazir. Okey, jadi kita pergi pula kepada 4A. Okey, kita nak pergi kepada soalan 4A. Okey, ni main dengan corak. Corak ni adalah tesalasi. Puan Chong seorang juru hias dalaman ingin memasang jubin pada lantai seperti corak di atas. Tandakan right pada kotak di jawapan bagi pola jujukan jubin tersebut. Pola, apa maksud pola? Pola bermaksud perubahan yang sama. Okey, jadi masing-masing boleh tengok apa perubahan dia dekat sini. Daripada ada 1 hitam pergi kepada 3 putih. 3 putih. Maksudnya ada penambahan 3 mozaik putih. Kemudian daripada 3 perubahan mozaik putih dekat sini kita ada tambah 1, 2, 3, 4. 4 hitam. Jadi dekat sini dia akan selang-seli. Jadi pola maksudnya selang-seli. Kat sini 3 putih, sini dah 4 hitam. Jadi dekat sini jadi apa? Dia akan jadi 3 putih juga. Maksudnya tambah 4 ni salah sebab tambah 4 dia baru tambah. Tak tolak 4 pun salah. Jadi tolak ni salah tau sebab dia terus menambah. Jadi tambah 3 pada corak sebelum ni jawapan dia. Jadi maksudnya apa? Kalau cikgu teruskan lagi, cikgu akan dapat 4 hitam. Kalau cikgu teruskan lagi, cikgu akan dapat tambah 3 putih. Cikgu teruskan lagi, cikgu akan dapat 4 hitam. Itu maksud pola. Perubahan yang sama. Okey, habis dekat situ. 4 jawapan dia adalah tambah 3 kepada corak yang sebelumnya. Okey, cikgu akan pergi kepada 4B. Okey, kamu jangan risau tau kalau tak dapat sebab cikgu akan hantar. Cikgu akan hantar rakaman. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan 4B. Okey, dalam merajah di bawah, bila kita nak jawab soalan 4B, kita kena faham transformasi ada 3. 1 translasi, 1 putaran, 1 pantulan. Jadi kita nak tengok kat sini. Kalaulah kamu nampak pergerakan dekat sini, kejap cikgu ni. Okey. Okey, tengok
pantulan pada paksi X. Mana paksi X? Ini adalah paksi X. Okey, yang warna merah tu paksi X. Jadi pantulan tu bukan macam tu. Jadi ini R ialah image bagi P. Ini image. Ini objek. Jadi dekat sini kita nak nampak dia punya pantulan. Patutnya pantulan jawapan dia macam ni. Jadi salah dekat sini. Translasi tak. Bukan macam tu. Sebab apa? Translasi kalau cikgu cakap 2 negatif 2, 1, 2, 1, 2. Okey, ni dah betul. Cumanya translasi dia mesti sama bentuk dia. Jadi tak juga. Jadi dekat sini tak payah fikir panjang. 90 putaran pada titik A. Ini jawapan dia. Kita boleh nampak dia berpusing dekat situ. Habis dekat situ. Okey, jadi dekat situlah jawapan dia. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi pula kepada 4C. Data di atas menunjukkan umur bagi 15 orang pelawat Muzium Negara. Padankan bagi kekerapan tersebut. Apa maksud dia ni? Dia buat 20 hingga 24. Dekat sini dia bagi tahu 5. Apa maksud dia? Maksudnya range umur daripada 20 hingga 24 dia ada 5 orang. Tak percaya? 1, 2, 3, 4, ni 25. 5. Jadi ada 5. Okey. Lepas tu kita pergi pula kepada 25 hingga 29 ada 3 orang. Jadi dekat sini betul ke 3? Ini 25 1. Lepas tu kita ada hingga 29 2, 3. Tengok kepada yang warna hijau. Jadi sekarang ni yang kita nak kena buat dekat sini adalah kita nak kena cari range umur 30 hingga 34. Tengok kepada yang warna merah. 30. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita tengok betul-betul. 30 hingga 34. Jadi bila kita dapat 5, kamu jangan pergi tandakan dekat mana-mana, dia jadi dekat 5 juga. Okey. Jadi dekat sini kita dapat 5 kekerapan dia. 35 hingga 39 kita dapat 2. Jadi bawa sini pergi kepada 2. Ini jawapan dia. Itu untuk C. Okey, habis dekat situ kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu 5A. Diberi bagi lilitan sebuah bulatan tersebut ialah 188.52. Lilitan ni maksudnya apa? Maksudnya perimeter. Maksudnya adalah dia punya perimeter. Apa tu? Maksudnya dia adalah ukur lilit. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan macam mana nak jawab soalan ni. Okey. Tengok lilitan tu bermaksud ukur lilit. Ukur lilit bermaksud tu pi j. Jadi dekat sini pi kita adalah sama dengan 3.142. Kita punya Okey, kita punya statement dekat sini adalah nombor 1 pasal diameter. Kita cari. Daripada lilitan, boleh ke cari diameter? Boleh. Kamu kena cari J. Ini bulatan kita, ini J kita. Diameter tu apa? Ini J kita. Diameter adalah sama dengan 2J. Jadi bila kita jumpa J, kita jumpa dia punya diameter. Jadi dekat sini, lilitan dia adalah 188.52 sama dengan 2 pi. Pi kita apa? 3.142 J. Ambil darab. Darab 2 darab 3.142. Kita dapat 6.284 J. Ini 188.52. Ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 188.52 bahagi dengan 6.284 sama dengan J. 188.52 bahagi dengan answer. Kita dapat jari dia 30. Jadi bila jari dia 30, ingat balik formula ni. Jadi diameter dia 30 darab 2, kita akan dapat 60 cm. Jadi bermakna diameter bulatan dekat sini adalah 60 bukan 30. Jadi statement dekat sini adalah false ataupun palsu. Habis dekat situ. Dia kata pula 2, luas bulatan adalah 2827.8.
Okey, macam mana nak cek luas bulatan? Okey, tengok pula untuk formula luas bulatan pi J kuasa 2. J kita dah ada 30. Pi tadi kita pakai 3.142. 3.142 darab dengan 30 kuasa 2. 3.142 darab 30 kuasa 2. Jadi kamu tekan kalkulator, kamu dapat 2827.8. Maksudnya sama. Jadi statement dekat sini adalah benar. Habis dekat sini. Okey. Jadi habis soalan 5A, cikgu pergi kepada 5B. Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, tengah follow lagi tak ni? Nak dengar suara sikit? Ada orang tak ni? Follow lagi. Okey, baik. Cikgu memang pergi laju sikit. Graf di bawah menunjukkan data yang tinggal di telefon pintar Faris pada bulan November. Maksudnya data. Kan kalau kita dah pakai data setiap hari, kamu download ML, kamu download CapCut, kamu download TikTok, Facebook, IG. Makin berkuranglah data dia. Okey, jadi dekat sini ni data ni penggunaan internet. Okey, daripada graf tu tandakan right pada pernyataan yang betul. Data yang tinggal di telefon, cikgu akan tunjukkan dengan jelas. Bila cikgu nak tunjukkan dengan jelas, cikgu buat cikgu punya whiteboard. Okey, jadi dekat sini kita nak tengok statement tu betul ke tak. Cikgu tak nak bagi jawapan, okey dia betul, dia salah. Cikgu bagi hujah sekali. Okey, data yang tinggal pada telefon Faisal selepas 13 hari. Selepas 13 hari pada bulan November adalah 16 gig. Okey, jadi tengok betul-betul. Bila cikgu cakap 13 hari pada bulan November. Maksudnya dia dekat mana? Kamu kira. Sini 5 hari. Sini 10 hari. Jadi 3 hari 13 tu kat mana? Kamu kira 1, 2, 3. Lepas tu bila kamu dah kira 1, 2, 3. Kamu ambilkan dia panjang dekat situ. Kemudian kamu buat apa? Kamu ambil. Kamu unjurkan. Kamu unjurkan. Jadi bila unjurkan dekat sini dia tak sampai 16. Dia tak sampai 16. Kamu boleh tengok balik. Cikgu buat betul-betul tu. Cikgu buat betul-betul. Mana betul ke cikgu? Okey, cikgu zoom kat sini. 10 ni 1. Ini adalah 11. Ini adalah 12. Ini adalah 13. Okey, dah betul dah 13 hari. Cikgu unjurkan sampai mana? Cikgu unjurkan sampai garisan ni. Bila cikgu unjurkan, cikgu akan dapat atas sikit daripada 15. Berapa tu? Okey, kalau kamu nak tahu dia berapa, sini 16, sini 17, sini 18, sini 19, sini 20. Jadi dekat sini dia punya penggunaan adalah 15.5. Dia tak sampai lagi kepada 16. Jadi untuk nombor 1 jawapan dia pangkah. Faisal habis dekat situ. Okey, Faisal menggunakan data sebanyak 30 gig selama 25 hari. Macam mana nak buat? 30 gig dekat sini kamu unjurkan. Tak kena pun pada dia punya garisan. Bila tak kena pun pada dia punya garisan, dekat sini dia punya jawapan tu salah. Okey, tak faham? Tak faham boleh tengok kat depan. Faisal menggunakan data 30 gig selama 25 hari. Okey, cikgu unjurkan daripada bawah. Kok kamu tak faham cara tu? Okey, 25 bila cikgu unjurkan, cikgu dapat dekat sini. Okey, cikgu akan dapat dekat sini. Cikgu unjurkan. Jadi dekat sini berapa baki dia? Baki dia adalah 4. Apa yang cikgu nak buat dekat sini? Penggunaan data dia, full data dia 25. 25 gig. Dia dah guna masa 25 hari adalah sebanyak 25 tolak 4 gig. Jadi selama 25 hari dia dah guna data sebanyak 21 gig. Jadi jawapan dia salah. Okey. Dia kata 30 gig. Dia lengkap 30. Pasal menggunakan data 30 gig. Memang tak sampai pun 30 gig. Sebab maksimum dia 25. Okey, itu yang penjelasan pertama. Lepas tu cikgu terangkan. Lepas 25 hari berapa gig dia guna. Ni cikgu terangkan. Okey, habis dekat sini. Cikgu pergi kepada bahagian C. Cikgu akan pergi kepada bahagian C. Okey, jadi untuk bahagian yang terakhir.
Kita dah nak habis dah kelas kita. Cikgu akan jawab satu-satu. Okey, jadi nombor 1 kita tengok. Ini nombor dia menaik 1, 5, 25, 125. Jadi apa yang kita nak buat? Bila dia dalam keadaan menaik, maksudnya dia dalam keadaan sama ada 2 tambah ataupun tolak. Jadi bila dia dalam keadaan tambah ataupun silap tolak pula. Tambah ataupun darab. Kita tengok pula cara dia menaik. Tinggi tak? Tinggi. Ya, tinggi. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini? Dia bukan dalam keadaan tambah. Jadi dia dalam keadaan darab. 1 nak pergi ke 5. Kena fikir darab berapa? Dekat sini kamu akan nampak 5 darab 25. Silap. Okey. 5 darab dengan, cikgu ajar kamu satu teknik 1, 5, 25, 125. Okey, apa teknik dia? Teknik dia adalah kita nak tahu dia darab berapa. Jadi dekat sini kamu buat 1 darab berapa sama dengan 5. 1 ni darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 5 bahagi 1, X sama dengan 5. Maksudnya dia punya perubahan adalah darab 5. Tak faham? Tak faham boleh tengok dekat sini. Kan kita dah cakap data dia menaik. Dan bila dia menaik dia tu besar. 1, 5, 25, 125 makin besar. Jadi dah sah-sah dia bukan dalam keadaan tambah. Dia dalam keadaan darab. Nak tahu dia dalam keadaan menaik darab, kita guna algebra. Ni teknik. Okey, contohlah 25 nak jadi kepada 125, dia darab apa? Nak darab apa? Kita tak tahu apa. Cikgu letak 25 darab X. Dia jadi berapa? Dia jadi 125. Dia akan jadi daripada 25, dia akan jadi 125. Jadi apa yang kita buat? Ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 125 bahagi dengan 25, kita akan dapat jawapan dia 5. Itu teknik. Itu teknik yang kamu boleh ambil. Okey, jadi habis dekat situ, cikgu akan pergi kepada soalan nombor 2. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Yang ni cikgu padam. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. 425, 400, 375, 350, 325, 300. Jadi dekat sini, perubahan dia dalam keadaan menurun. Menurun ada dalam 2 keadaan sahaja. Sama ada dia tolak ataupun dia bahagi. Kalau dia tolak, kita cek penolakan dia besar tak? Okey, dekat sini penolakan dia kecil sahaja. Dia tak besar. Kalau dia besar, kamu boleh tengok kepada yang nombor 3. Itu penolakan besar. Perubahan yang besar. Okey, jadi perubahan dia kecil. Bila perubahan dia kecil, kamu ambil nombor depan, tolak nombor belakang. 425 tolak 400. Jadi, dekat sini kamu akan dapat 25. Jadi, dekat nombor 2, tolak 25. Okey, ni jawapan dia untuk nombor 1. Ni jawapan dia untuk nombor 2. Nombor 3, 96, 48, 24, 12, 63. Penurunan yang besar. Jadi, kita guna bahagi. Ambil 96 bahagi dengan berapa dapat 48. Jadi, bahagi, kita buat macam ni. 96 bahagi dengan X sama dengan 48. X ni darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. 96, 48 ni darab, pindah balik ke sebelah, dia jadi 48 sama dengan X. Jadi 96 bahagi 48, kita akan dapat X sama dengan 2. Jadi apa yang kita boleh nampak? Dia dalam keadaan bahagi 2. Bahagi 2. Itu teknik. Itu teknik guna algebra nak pakai, nak selesaikan soalan ni. Okey. Nanti kamu boleh tengok balik. Semua ni cikgu ada tunjuk. Okey. Habis dekat sini, kita pergi kepada soalan B. Kenal pasti imej bagi kes-kes yang berikut. Okey. Jadi, tengok dekat depan, cikgu akan jawab soalan-soalan ni. Okey. Dia dah terbalik. Dia dah terbalik. Cikgu akan tunjuk. Okey. Raja dia bawa A, B, C, D, F. Okey. A, B, C, D, F adalah objek. Okey. Sekejap semua. Cikgu ni. Okey. Ini adalah kita punya objek. Ini adalah kita punya imej. Kita nak kena cari bucu yang sama. Bucu yang sama. Macam mana nak cari bucu yang sama? Senang je. Senang je. Kamu ambil satu titik yang kamu boleh bagi tahu dia punya bucu tu adalah sama. Contoh, dekat sini cikgu akan nampak F sama dengan L.
F, bucu dekat F untuk objek adalah sama dengan bucu dekat L untuk image. Nampak ni? F dengan L. Kemudian F pergi dekat A. L ni tak pergi ke bawah. Dia pergi dekat M. Jadi A sama dengan M. Kemudian A pergi dekat B. Jadi B untuk B dia pergi ke N. Jadi B sama dengan N. Kemudian B pergi kepada C. C ni sama dengan apa? C ni pula adalah sama dengan O. Kemudian daripada C pergi kat D. Jumpa D. D ni O pergi kepada J. Jadi D sama dengan J. D pergi kepada E. Ada E dekat sini. Kita tulis E. Apa yang E kat sini? J pergi kepada K. Kita ada K. Akhir sekali E balik kepada F. Dan kita akan dapat L balik kepada K. Silap terbalik. K balik kepada L. Habis dekat situ. Okey, jadi kita nak cari titik B. Titik B untuk objek maksudnya titik N untuk image. Garisan AF. Mana A? A dia adalah M. Maksudnya dekat sini kita ada garisan A sama dengan M. M, F sama dengan L. Maksudnya dekat sini kita dapat garisan ML. Ini jawapan dia. Okey, habis. Okey, cikgu teruskan kepada soalan C. Data di bawah menunjukkan markah bagi tahap kebersihan bagi kelas D5 dan kelas Intan. Dalam tempoh 5 bulan. Ni bulan pertama, ni bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. Jadi dekat sini kita nak jawab apa? Tentukan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk mewakili tahap kebersihan bagi setiap kelas. Jadi bila kita cakap kecenderungan memusat dekat sini, kecenderungan dekat musat dekat sini kamu kena cari adalah ada 3 benda sebenarnya. Mod, cikgu dah ajar ni. Mod, median dengan min. Okey. Jadi cikgu akan bawa kita punya soalan ni pergi kepada kita punya whiteboard. Hitung nilai sukatan kecenderungan memusat bagi kelas D5. Ini D5 kita. Okey. Yang pertama sekali kita cari dia punya median. Median, kamu kena ingat, susun daripada kecil ke besar. Mana kecil? 40. Besar sikit apa? 70. Kemudian besar sikit apa? 80. Kemudian besar lagi 85. Dan besar lagi kita dapat 87. Jadi kat sini potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Dekat sini median kita adalah sama dengan 80. Jadi median tu kita kena kira. Okey, yang kemudian sukatan memusat juga kita boleh nampak dekat sini. Kita kira dia punya min, iaitu purata. 40 tambah 70 tambah 80 tambah 85 tambah 87. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. 40 tambah 70 tambah 80 tambah 85 tambah 87. Kita dapat 362 bahagi 5. Kat sini kita dapat 362 bahagi 5. Kita dapat 72.4. Ini jawapan untuk median. Ini jawapan untuk min. Cikgu, kenapa tak ada mod? Mod bila kita dapat semua kekerapan dia sama, jadi dia tiada nilai mod. Habis dekat situ. Okey, habis. Okey. Okey. Okey, D. Kita pergi pula kepada soalan D. Ni siapa? Ada soalan ke nak tanya? Zakir, ada soalan nak tanya, Zakir? Tak ada. Tak ada Okey. Jadi ini cikgu rekod tahu semua. Ya, memang cikgu pergi laju. Cikgu tahu. Semalam pun kelas form 1 cikgu pergi laju gila. Yang ni pun cikgu pergi laju. Sebab memang kena laju drill. Kalau tak kamu habis pukul 10, pukul 10.30 nanti. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Sebagai guru 3K. Sebagai guru 3K. Maksudnya untuk ni 3D5. 3D5 dengan 3 Intan. Kita tengok kepada soalan D. Okey. Sebagai guru D5 untuk menentukan kelas yang mendapat hadiah tahap kebersihan yang paling tinggi dan konsisten. Kelas manakah yang akan menjadi pilihan anda? Okey, bila kita nak cari tahap konsisten adalah kita kira dia punya min. Kita kira dia punya min. Jadi dekat sini bila kita nak kira dia punya min, kita tengok kepada
ini adalah kelas D5. Ini min untuk kelas D5. Untuk kelas Intan, kelas Intan, kita kira min untuk kelas Intan 85 tambah 80 tambah 79 tambah 73, ni 79 tambah 73, akhir sekali tambah 78. Jadi kita kira bahagi dengan ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Kira 85 tambah 80 tambah 79 tambah 73 tambah 78. Kita akan dapat 395. Bahagi dengan 5 dekat sini. 395 bahagi dengan 5. Kita dapat 79. Jadi ini min D5. Ini min Intan. Jadi dekat sini purata untuk Intan lagi tinggi. Jadi dekat sini jawapan dia adalah Intan yang lebih konsisten dia punya kebersihan daripada D5. Itu cara dia. Cara kita nak pakai min, median dengan mode. Habis dekat situ. Okey, jadi cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, tengok dekat depan. Ini yang mana ni? Kenapa dua balik? Sekejap Tadi satu Okey, jadi nak permudahkan, cikgu akan tunjukkan jawapan dia Nak permudahkan, kita pergi kepada soalan 2A. Macam mana nak permudahkan? Okey, masing-masing boleh tengok. Yang pertama sekali, bila dia dalam keadaan tambah dan nombor bawah dah sama, kita boleh terus tulis X tambah 5X tolak 2 per dengan 2Y. X dengan X kita boleh dapat 6X tolak 2 per 2Y. Kita boleh guna sifar 2. 2 kecilkan kita akan dapat 3X. 2 kecilkan bahagi 6 bahagi 2 dapat 3. 2 bahagi 2 dapat 1. Belah bawah ni tinggal Y. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Okey, habis cikgu pergi kepada B. Okey, jadi dekat sini nyatakan garis yang sama panjang dengan RO. Okey, jadi tak payah fikir panjang. R ke O adalah sama dengan O ke I. Nampak tu? Jadi jawapan ni adalah O ke I. Okey, habis dekat situ kita pergi pula kepada RP sama dengan 4 cm. Nyatakan panjang CED. Okey, masing-masing boleh tengok. R pergi kepada P, R pergi kepada P 4 cm. Apa maksud RP ni? Okey, maksudnya bila kita dah dapat O ke R sama dengan O ke I, cikgu tunjuklah. Okey, tunjuk tengok Okey, nanti tengok rakaman boleh dengar, salin. Kalau sempat salin. Kalau tak, bila lagi kamu nak tengok rakaman. Okey, cikgu akan tunjukkan nombor 2 dengan nombor 3. Tadi yang senang je kan nombor 1. Okey, diberi panjang R ke P. Mana R ke P? Ini adalah R pergi kepada P. R ke P panjang dia adalah sama dengan E ke C ataupun E ke D. Jadi bila dia minta CED, bila dia minta CED maksudnya dia minta keseluruhan. Jadi kamu jangan pening-pening. Sebab apa? Sebab garis lurus P nak pergi kepada R adalah sama dengan PRQ. PRQ adalah sama dengan CED. R kepada P kita dah dapat 4 cm. Sekarang dia dah kena pada center bulatan dia. Jadi maksudnya panjang dia sama. Sini pun 4 cm. Jadi panjang untuk PRQ 4 tambah 4 dapat 8. Jadi CED panjang dia adalah 8 cm. Nambakan sudut yang sama dengan PRO. PRO. Okey, kita tengok. P pergi kepada R, pergi kepada O. Kita dah tahu R sama dengan E. Okey, sekarang dekat sini cikgu nak tunjuk. Dekat sini kamu dah buat CED. CED. Lepas tu, kejap cikgu habis suara. Okey, jadi untuk cara cari panjang yang sama sudut dia, mana sudut yang kita nak kena cari ni? Okey, cikgu tunjuk kat sini. Okey, cikgu tunjuk Okey, namakan sudut yang sama dengan PRO. PRO dekat sini PRO. Jadi dekat sini sudut dia kamu jangan pening-pening. Dia adalah 90 darjah.
Kenapa? Sebab dia betul-betul tegak pada center dia. Jadi sini pun 90 darjah, sini pun 90 darjah, sini pun 90 darjah. Jadi bermakna untuk jawapan ni ada 3 jawapan. Yang pertama C pergi E pergi O. C pergi E pergi O. Itu adalah jawapan yang pertama. C, E, O. Jawapan yang kedua, D pergi E pergi O. D, E, O. Jawapan yang ketiga, Q pergi R pergi O. Q pergi R pergi O. Kenapa dia sama? Sebab semua dekat sini adalah menunjukkan sudut 90 darjah. Kalau kamu salin salah satu jawapan dah dikira betul. Okey, habis dekat situ, kita pergi pula kepada C. Raju mempunyai beberapa keping duit shilling. Raju menyusun keping duit shilling secara menegak dan menghasilkan sebuah silinder. Tapak duit shilling yang disusun dalam bentuk bulatan dan panjang jejari duit shilling ialah J tu okey. Jadi ini jejari dia, ini adalah dia punya jejari, ini adalah dia punya tinggi. Berdasarkan situasi di atas, buktikan bahawa isi padu silinder adalah pi J kuasa 2 darab dengan T. Okey, jadi untuk dekat sini kita boleh nampak kita boleh nampak senang je. Yang ni tak payah nak pening. Kamu boleh buka balik, kamu punya luas untuk silinder. Luas untuk silinder, untuk bulatan darab dengan tinggi dia. Jadi bulatan, luas untuk bulatan kita dapat jejari. Luas untuk jejari adalah pi J kuasa 2. Darab dengan untuk dekat sini kita ada H dia. Jadi kamu tunjuk je gambar ni, kamu terus dapat markah. Pi J kuasa 2 darab dengan H. Jadi bila kita darabkan, kita akan dapat pi R kuasa 2 sama dengan apa yang kita dapat tadi. Itu cara nak cari luas dia. Cara nak cari isi padu dia. Isi padu ni luas untuk bulatan, darab dengan panjang ataupun tinggi untuk dia punya silinder. Habis dekat situ. Jadi kamu tulislah, ini jawapan untuk luas bulatan, ini jawapan untuk tinggi. Lepas tu gabungkan pi J kuasa 2 darab H. Jadi kita akan dapat pi J kuasa 2 darab H juga. Habis dekat situ. Ini adalah soalan pembuktian. Macam tu je, dah dapat markah dah, 3 markah. Okey, habis dekat situ. Okey semua, okey ke setakat ni? Sempat salin tak? Sempat. Okey, cikgu minta maaf sekali lagi kenapa cikgu pergi laju-laju, sebab yang terpilih je yang dapat masuk kelas ni. Maksudnya yang dah ada buat sikit ataupun cikgu nampak dia boleh pergi, maksudnya cikgu bagi link. Jadi siapa-siapa yang tak buat, memang susah. Sebab apa? Sebab ni soal kelas drill, bukan kelas untuk memahami. Okey, habis kita pergi dekat D. Okey, raja di bawah P dipetakkan kepada P. Okey, ini adalah kita punya objek. Lepas tu ini adalah kita punya image. Kita nak cari mana pantulan dia. Jadi kita nak cari garisan dia dekat mana. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kepada kita punya soalan di hadapan. Untuk cari garisan dia, kita kira dia punya jarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi kita buat bahagi 2, kita dapat 4. Maksudnya apa? P pergi kepada Pak C. 1, 2, 3, 4. P image pergi kepada Pak C. 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini kita dapat kita punya Pak C adalah X sama dengan negatif 1. Kenapa X? Sebab dia pintas dekat Pak C X. Dan kenapa negatif 1? Sebab ini adalah koordinat negatif 1. Habis dekat situ. Okey, jadi kita pergi pula. Tentukan koordinat R di bawah pantulan yang sama. Okey, koordinat R di bawah pantulan yang sama. Okey, 1, 2, 3. Langkah 1, 2, 3. Ini adalah R. Okey, koordinat dia. X dia jatuh pada negatif 4. Y dia jatuh pada 4. Negatif 4, 4. Ni jawapan dia. Habis.
Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 3. Faktorkan 2x tambah 16 sifir 2. 2 ni sifir 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 2 bahagi 6 dapat 3. Yang kita bahagi tadi kita letak dekat luar. Ini jawapan dia. Okey, nombor 2. M kuasa 2 tolak N kuasa 2. Kita pakai formula. Untuk pakai formula nanti ingatkan balik dekat cikgu masa kelas untuk cikgu tunjukkan. Sebab cikgu kena buka satu-satu formula. Okey, ni nanti cikgu tunjuk. Dia ada formula dia. Dia ada 3 formula dia. Okey, jadi dekat sini kita akan pergi kepada nanti ingatkan kat cikgu Dia ada 3 formula. Kamu terus masukkan je. M kuasa 2 tolak N kuasa 2. Formula dia adalah M tambah N. M tolak N. Tu formula dia. Okey. Jadi bila kita dah tengok jawapan dia adalah formula. Jawapan yang ni memang formula. Okey. Jadi ini jawapan dia kalau kamu nak tahu jawapan dia. Kalau nak tahu cara ingatkan cikgu dalam kelas. Okey, 3 habis 3A, kita pergi kepada 3B. Cikgu. Ya? Yang soalan nak tengok yang soal jawapan D tadi tu. Yang mana? Yang patulan. Yang patulan Ni. tadi. Ni. Jawapan Yang- A, X sama dengan negatif 1. Jawapan B, negatif 4,4. Okey, dapat? Okey. Dapat. Okey, habis dah. Tahan sikit dah nak habis dah masa. Kamu tak bercakap pun, cikgu je yang bercakap. Ini usaha cikgu. Ini usaha cikgu supaya kamu boleh jawab exam nanti. Kenapa cikgu laju-laju ni? Ni rakaman disediakan. Cikgu tak minta apa-apa pun, ni extra kelas. Cikgu tak dibayar apa-apa pun untuk kelas malam ni. Jadi ini usaha cikgu untuk kamu. Okey, jadi habis dah 3A. Kita pergi 3B pun. Okey, jadi masing-masing boleh tengok 3B. Nak hitung jarak. Kita pergi kepada cara nak hitung jarak. Yang pertama sekali, yang ni cikgu dah ada buat dekat objektif. Okey, jarak P pergi kepada Q. Kita buat dulu satu garisan. Okey, jadi dekat kita nak hitung jarak bila dia dalam keadaan serong, apa yang kita kena buat? Cari koordinat P. Koordinat P, X dia negatif 5. Kemudian Y dia apa? Y dia adalah 3. Jadi, untuk koordinat P, negatif 5,3. Untuk koordinat Q, ini adalah 3. Ini adalah negatif 3. Jadi Q dekat sini, koordinat kita baca X dulu, iaitu 3. Dan kita punya Y, negatif 3. Ingat? Pythagoras theorem. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 punca kuasa 2. X kita apa? Untuk X kita ada 2. X dan X. Formula dia apa? Besar tolak kecil. Jadi yang besar dekat sini negatif 5 dengan 3. 3 lagi besar tolak yang kecil negatif 5. 3 tolak 5 kita dapat 8. Ini untuk X. Untuk Y. Y 3 dan negatif 3. Besar tolak kecil. Besar kita 3. Tolak yang kecil kita negatif 3. Dekat sini kita dapat 3 tolak 3 kita dapat 6. Okey, lepas tu kita masukkan X kita adalah 8. 8 kuasa 2. Tambah Y. Y kita 6. 6 kuasa 2. Lepas tu buat punca kuasa 2. Jadi 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 kita dapat 100. Kemudian punca kuasa 100 kita dapat 10. Jadi jarak P pergi kepada Q adalah 10 unit. Okey, habis dekat situ. Okey, jadi cikgu pergi pula kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan C. Hitung luas segitiga PQR. Okey, masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjukkan dekat kamu cara nak hitung luas kalau dia dalam keadaan koordinat. Senang je, benda yang sama sahaja. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan raja di bawah menunjukkan PQR ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Bila cikgu cakap segitiga bersudut tegak, untuk P ke Q, X dia adalah sama. Jadi X dia adalah negatif 3. Y dia je yang kita tak tahu. Jadi dekat sini kita dah ada satu jarak. PQ adalah jarak dia sama dengan 1/2 QR.
Jadi QR jarak dia apa? Untuk jarak, kalau dia dalam keadaan mengufuk, kita ambil nilai X. Jadi X kat sini negatif 3, X dekat sini 3. Besar tolak kecil. Jadi besar tolak kecil. 3 lagi besar tolak dengan negatif 3. 3 tolak 3 kita dapat 6. Maksudnya segitiga dekat sini kita dah ada panjang dia 6. Jarak PQ adalah separuh daripada QR. Ini QR. PQ separuh daripada QR. PQ sama dengan 1/2 QR kita 6. Jadi 1/2 kita akan dapat 3. Ingat, 1/2 darab dengan 6, kamu akan dapat 3. Jadi dekat sini kita dapat 3. Dia segitiga. 1/2 darab A darab B. 1/2 A kita 3. Base kita 6. Jadi dekat sini kita dapat 3 darab dengan 6 bahagi 2. 9 unit kuasa 2. Ini adalah luas untuk segitiga. Dapatkan dia punya jarak dulu, baru kita pakai formula untuk cari luas segitiga. Ini adalah formula luas segitiga. Formula luas untuk segitiga. Habis dekat sini. Nanti habis kelas ni, buka balik rakaman ni, salin semua jalan kerja cikgu dah tunjuk. Okey, habis dekat situ, nyatakan paksi pantulan macam tadi. Tak ada yang berbeza. Paksi pantulan kan banyak sangat markah dekat paksi pantulan. Kalau soalan exam kamu masuk soalan sebiji macam ni, jangan salahkan cikgu kalau kamu tak study. Okey, cikgu dah bagi. 1, 2, 3, 4. 4 bahagi dengan 2 kita dapat 2. Jadi maksudnya objek pergi ke paksi 2, image pergi ke paksi 2. Jadi dekat sini kita punya paksi pantulan ada jatuh pada paksi Y. Jadi kita tulislah paksi pantulan adalah jatuh kepada paksi Y. Habis dekat situ. Okey, kemudian kita jawab pula soalan C. Nak cari pantulan senang sahaja. Okey, nak cari pantulan kita punya image, masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang pertama sekali, kita buat satu garisan. Bagi ngam sikit. Okey, bagi ngam sikit. Okey, bagi ngam sikit. Okey, ini bagi ngam sikit. Kita kena bagi semua sama. Kamu jangan buat sengit-sengit pula. Okey, jadi dekat sini titik A, cikgu bagi nama dia titik A. Titik A untuk objek. 1 kotak setengah. Setengah 1. Ini adalah A kita. Okey, kemudian titik B kita. 1 kotak setengah. Setengah 1 kotak. Ini B kita. Okey, kemudian titik C kita. 1, 2 setengah. Setengah 1, 2. Jadi ini titik C kita. Dan dekat sini kamu dah boleh sambungkan dah sikit-sikit. Macam mana tu? Kalau dekat sini kita boleh sambungkan A pergi kepada B, kamu boleh sambung dah A pergi kepada B. Lepas tu B pergi kepada C, kamu boleh sambung dah B pergi kepada C. Jadi dekat sini kita tak payah nak unjurkan sampai habis. Kat mana kamu akan nampak A ni dia turun sebanyak 2 kotak. 1, 2. Jadi kamu boleh turun sebanyak 2 kotak. Ni 2 kotak. Kemudian naik 1 kotak. Jadi naik 1 kotak. Jadi kita akan dapatlah kita punya bentuk pantulan. Kamu tak kalau kamu tak faham yang cikgu ajar baru tadi, unjurkan semua ikut kotak yang sama. Sebenarnya bila kita dah dapat bentuk, kita boleh follow je kita punya bentuk objek biar tally dengan bentuk image. Habis dekat situ. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 4. Cikgu akan ajar kamu cara buat pecahan tunggal. 3 tolak dengan X. 3 tolak dengan X per 5 bahagi 27 tolak 3X kuasa 2 per 15X. Bahagi tukar, dia akan jadi darab. Bila kita tukar jadi darab, 15 ni pergi ke atas dan kita punya 27 tolak 3X kuasa 2 pergi ke bawah. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini? Kita boleh bagi faktorkan. Ini boleh faktorkan. Negatif 3X kuasa 2
tambah 27 ataupun kamu nak senang kita faktorkan dengan sifar 3 dah. 27 kita faktorkan dengan sifar 3. Bila kita faktorkan dengan sifar 3, kita akan dapat 15x. Yang ini kita dapat 3. 27 bahagi 3 kita dapat 9. 3 bahagi 3 kita dapat 1x kuasa 2. Jadi bila kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa ni? Bawah darab bawah, atas darab atas. Jadi 3 tolak x darab dengan 15x bahagi dengan 5 darab dengan 3 sahaja. 5 tu darab dengan 3 sahaja, kita akan dapat 15 dalam kurungan 9 tolak x kuasa 2. Sebab tu kita faktorkan, mudah untuk darab. Jadi darab luar saja. Okey, 3 darab 15 tekan kalkulator, kamu akan dapat 45 tolak negatif x darab 15x, kita akan dapat negatif 15x kuasa 2. Jadi dekat sini kita akan dapat 9 tolak x kuasa 2. Faktorkan, dekat sini kita dapat sifar 5. 45 bahagi 5, kita dapat dalam kurungan 9 tolak 15 bahagi 5, kita dapat 15 bahagi 5. 15 bahagi 5 kita dapat 3x kuasa 2. Jadi dekat sini bila kita dah bahagi 5, kita letak 5 kat luar. 15, 9 tolak x kuasa 2. 5 boleh dikecilkan. 5 bahagi, pakai sifar 5, 1/3. Kita akan dapat 9 tolak. Cikgu bawa kat sini. Okey, kita akan dapat 9 tolak 3x kuasa 2 per dengan 3, 9 tolak x kuasa 2. Ini jawapannya. Kenapa satu tu hilang? Sebenarnya ada je satu. Ikutlah kalau kawan nak tulis ke tak. Ini cara-cari dia. Okey, yang ni tengok balik. Siapa yang tak faham, salin. Lepas tu hantar personal WhatsApp dekat cikgu. Cikgu boleh terangkan balik tak? Yang ni nanti cikgu terangkan balik. Okey. Dan sebenarnya penerangan ni cikgu dah bagi tahu dah dekat sini. Yang kamu boleh tengok flow dia satu-satu. Ni pemfaktoran. Ni cikgu buat dalam kaedah pemfaktoran. Ini kaedah pemfaktoran. Faktoran dan kembangan. Habis dekat 4A. Dah bentuk tunggal. Nampak ni ada satu je fraction. Okey. Diberi P sama dengan 3Q per R. P kita 9. Kita letak 9 sama dengan 3Q per dengan R. R kita 2. Sekarang kita nak apa? Calculate Q. Cari nilai Q. Jadi masing-masing 2 ni bahagi. Pindah ke sebelah dia jadi darab. 9 darab 2, 3Q. 9 darab 2 kita dapat 18, 3Q. Ni darab pindah ke sebelah jadi bahagi. 18 bahagi 3 kita dapat Q. Bila 18 bahagi 3 kita tekan kalkulator kita dapat 6. Q sama dengan 6. Ni jawapan dia. Habis. Okey. Jadi, cikgu akan teruskan kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan set. Nyatakan domain dan julat hubungan bagi di bawah. Okey, yang pertama, ini domain dia dekat sini. Domain dia dekat sini adalah domain 0, 3, 5. Julat dia apa? Julat dia dekat sini. Ni domain, ni kodomain. Julat tu adalah yang kena pada anak panah. Jadi julat dia dekat sini kamu tulis je semua 0, 9, 15 dan 18. Ini adalah julat kita. Habis dekat situ. Tu jawapan dia. Tu jawapan dia. Okey. Jadi, sebab tu 2 markah je. Senang je. Okey, kita pergi pula kepada D. Nyatakan justifikasi anda kepada hubungan di atas. Okey, cara dia adalah hubungan 1 kepada 1. Tengok balik jenis hubungan. Cikgu ada pernah ajar dah sebelum ni. Hubungan 1 kepada 1 maksudnya dia dikira sebagai fungsi. Dia dikira sebagai fungsi. Habis dekat situ. Itu je jawapan dia. Itu je jawapan dia. Okey. Jadi, dekat sini kita dah pergi kepada soalan D. Lepas tu kita pergi kepada soalan E. Okey. Jadi, tengok dekat depan. Cikgu akan terangkan.
Sebuah bas persiaran bertolak dari Kangar ke Alor Star. Ini Kangar ke Alor Star. Ini Alor Star. Dia bertolak ke Alor Star. Okey, mengambil masa 40 minit. Perjalanan dia adalah 40 minit. Kemudian jumlah jarak dekat sini 50 kilometer. Hitung laju purata bas dalam kilometer per jam. Jadi kilometer ni kita dah boleh masuk dah sebab 50 kilometer. Masalahnya jam ni. Ni minit kita kena tukarkan kepada jam. Nak tukarkan minit kepada jam 40 bahagi 60. Bila 40 bahagi 60, kamu tukarkan kepada pecahan, kamu dapat 2/3 jam. Maksudnya 40 minit sama dengan 2/3 jam. Jadi dekat sini laju dia kamu boleh terus masukkan 2/3 jam. Laju formula dia adalah jarak bahagi dengan masa. Kod kamu terlupa, cikgu tulis balik. Laju formula dia adalah jarak bahagi dengan masa. Jarak kita dah dapat 5 km, masa kita dapat 2/3. Tekan sahaja kalkulator 50 bahagi dalam kurungan 2/3. Kita terus akan dapat 75 km per jam. Ini jawapan dia. Soalan tu senang. Soalan tu senang. Kita je yang buat susah sebab kita guna cara panjang. Okey, jadi cikgu akan terus pula kepada soalan yang berikutnya. Yang tanya soalan ke? Itulah lambat tu. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan 5. Dah nak habis dah. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 5A. Namakan rantau yang dibatasi oleh PMQ. PMQ ini dikira sebagai tembering minor. Tengok balik buku nota untuk bulatan. Kalau ini cikgu bagi tips Okey, ini adalah bulatan. Cikgu tunjuk. Ini adalah bulatan. Apa-apa yang kena pergi kepada dia punya pusat, kita panggil sebagai sektor. Sektor ada dua. Yang kecil kita panggil sektor minor. Yang besar kita panggil sektor major. Itu kalau dia pergi kepada pusat bulatan. Kalau dia tak pergi kepada pusat bulatan, macam mana? Dia pergi kepada garisan dinding bulatan. Dekat sini kita pakai tembering. Yang sikit kita panggil tembering minor. Tembering minor. Dan dekat sini kita panggil tembering major. Yang besar kita pakai tembering major. Dah pelik dah cikgu tulis. Okey, ini ingat. Ingat. Okey, jadi dekat sini bila dia cakap PMQ, ini dikira sebagai tembering minor. ROST dia dekat dalam ni. Kena pada pusat. Bila kena pada pusat sektor. Sektor besar ke kecil? Dekat sini kecil je. Jadi dekat sini kita cakap apa? Dia adalah sektor minor. Habis dekat situ. Itu jawapan dia. Okey, jadi cikgu teruskan. Cikgu teruskan pergi kepada soalan B. Penat. Cikgu nak rehat kejap. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Diberi lilitan dan diameter masing-masing adalah P dan Q. Nyatakan hubungan di antara P dan Q. Okey, boleh tengok dekat depan. Okey, P adalah kita punya ukur lilit. P adalah kita punya ukur lilit. Q tu apa? Q, mana Q Q, lilitan dan diameter. Okey, sorry. Okey, diberi lilitan. Lilitan adalah P. Okey, P dekat sini. Q adalah diameter. Okey, jadi bila kita bercakap tentang lilitan. Lilitan formula dia adalah 2 pi J. J dekat sini adalah 2 jejari sama dengan 2 diameter. Silap. 2 jejari sama dengan 1 diameter. Ini jejari pertama. Ini jejari kedua.
Jadi Q ni satu diameter. Jadi apa yang kita boleh ganti dekat sini? Kita gantikan dia dengan 1/2 diameter. Jadi dekat sini barulah kita samakan dengan lilitan dia. Jadi 2 bahagi dengan 2 kita potong. Dekat sini kita dapat P sama dengan pi D. Ini jawapan dia. Itu jawapan dia. Okey, buktikan. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Buktikan pi ialah 22/7 bila P dan Q masing-masing adalah 17.6. Okey, salin tak tadi? P sama dengan apa? P sama dengan... Cikgu buat balik lah. Cikgu pun padam laju sangat. Okey, Wafiuddin, setakat ni jelas lagi ke? Boleh follow ke? Laju Boleh. Laju sikit lah. Laju sikit Okey. Cikgu terang lagi Tak sekali macam biasa. Tak macam biasa. Ni drill. Ni bukan kelas. Okey, nyatakan hubungan antara P dan Q. Kamu kena faham. Q adalah ukur lilit. Ukur lilit. Ukur lilit, dia ada formula dia. Formula dia pi 2 darab pi J. Jadi Q sekarang ni formula dia 2 darab pi J. Untuk P silap. Ni P ni P. Ni P dipusing dekat bulatan ni. P adalah ukur lilit. Ukur lilit formula dia adalah 2 darab pi darab J. Jadi P sama dengan 2 pi J. Sekarang dia nak kita punya hujah hubungan antara P dan Q. P kita dah ada. Q tu kita kena masukkan. Kamu kena faham jari ni dekat sini je. Jadi jari ni dekat sini je. Jadi Q ni ada penuh. Jadi bila nak masuk dalam formula, kamu kena faham 1 diameter sama dengan 2 jari. Jadi dekat sini kita dapat apa? P sama dengan 2 pi. 1 jari sama dengan, kita pindahkan 2 ke sebelah. 2 darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 1 jari sama dengan 2 diameter. Sebab itulah cikgu dapat 1/2. Dan diameter dia dekat sini adalah Q. Jadi darab silang. 2 darab 2, kita dapat hilanglah. Dapat 1. Jadi dekat sini pi Q. Satu je ada sebenarnya. Tapi tak payah tulis pun tak apa. Okey. Jadi dekat sini kita jawab pula soalan nombor 2. Ini soalan nombor 1. Ini jawapan soalan nombor 1. Jawapan soalan nombor 2. Buktikan pi itu adalah 22/7 bila P sama dengan 17.6 dan Q sama dengan 5.6. Tengok formula ni kita pakai. P sama dengan pi Q. P kita 17.6 sama dengan pi Q. Q kita 5.6. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 17.6 bahagi 5.6. Kamu tekan kalkulator dalam bentuk termudah, kamu akan dapat 22/7. Ni salin. Salin. Okey. Jadi kita dah nak habis dah. Kita dah nak habis dah kelas kita. Jadi tahan sikit. Kita pergi kepada, ada satu je soalan lagi. Nanti tengok rakaman tau. Kok ada yang tak faham. Okey. Jadi raja di bawah menunjukkan 4 titik PQRS. Okey. Yang diplot pada titik segi 4 sama. Titik Q adalah imej bagi titik P. Q imej bagi titik P. Titik R imej bagi titik Q. Okey. Dan bagi satu translasi. Tentukan vektor translasi. P pergi kepada Q dan Q pergi kepada R. Senang sahaja. Untuk translasi, cikgu ulang lagi sekali. Translasi adalah X, Y. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, translasi pergerakan dia adalah X, Y. P nak pergi kepada Q. P nak pergi kepada Q. X, Y. X dia apa? 1, 2, 3. Jadi 3. Y dia apa? Turun ke bawah. 1, 2, 3. Negatif 3. Ini jawapan PQ. Q pula nak pergi kepada R.
Daripada Q naik pula ke atas. Sekarang ni X, Y. X dia tak bergerak pun kiri kanan. Bila tak gerak, kita letak kosong. Y dia ke atas. 1, 2, 3. Jumpa R. Jadi ke atas sebanyak 3 kali. Ini jawapan dia. Habis dekat situ. Okey, kemudian 2 titik S bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Okey, masing-masing boleh tengok pula. Titik S bergerak 2 unit ke kiri dan dia cakap apa? Dia cakap 3 unit ke bawah. 3 unit 3 bawah. 2 ke kiri. 1, 2. 3 ke bawah. 1, 2, 3. Ini jawapan kita punya image untuk S. Ini jawapan yang kedua. Habis dekat situ. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada D. Raja di bawah menunjukkan poligon R. Maksudnya ini adalah image kita dan ini adalah objek kita. Okey. Di bawah pada satu putaran. Lepas tu dia suruh apa? Nyatakan sudut dan arah putaran. Sudut putaran senang sahaja. Bila kamu nak nampakkan sudut putaran, okey, kita ambil cikgu tunjuk sudut putaran dia dekat sini, ambil satu titik yang kamu nampak senang, yang kena pada R tu. Okey, contoh dekat sini, kalau kamu ambil titik ni, bila kamu jumpa mesti jumpa balik dekat sini. Okey, jadi dekat sini kita hubungkan. Lepas kita dah hubungkan dekat sini, kita ambil protractor. Kita ambil protractor. Ini bagi yang pusat tu bagi tepat-tepat bertembung, bagi selari dekat sini. Jadi dekat sini kita akan nampak daripada sini sudut dia adalah 90 darjah. Jadi sudut dia jatuh pada 90 darjah. Tu je cara nak cari sudut, senang je. Okey, kemudian ini objek, ini image. Jadi kalau ikut arah jam, dia pusing ke atas, sekarang dia pusing ke bawah. Maksudnya lawan arah jam. Lawan arah jam. Ini jawapan ni 2 markah. Ini adalah 2 markah. Habis dekat situ. Okey, 10 minit lagi semua. Jadi cikgu akan selesaikan soalan, ada 3 lagi soalan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan 6A. Cikgu akan selesaikan. Kamu just tengok. Kalau sempat salin, salin. Kalau tak sempat, tunggu rakaman. Cikgu akan hantarkan. Okey, jadi dekat sini 3X tambah 6Y per XY. Bahagi tukarkan jadi darab. Yang atas pergi bawah. Yang bawah pergi atas. Kita dapat 4X. Kemudian, apa yang kita kena buat ni? Kita buat dia punya apa orang kata? Kita buat dia punya yang kamu boleh nampak, boleh faktorkan, kamu faktorkan. Sebagai contoh, dekat sini kamu boleh faktorkan. Nak faktor macam mana? Kamu faktor pakai sifir 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Okey, keluarkan 1X. 3 bahagi 6 bahagi 3 dapat 2. Kamu dapat 2Y. Jadi, dekat sini lepas kamu faktorkan, kita ada darab silang. X tambah 2Y. X tambah 2Y sama dengan sini. Kamu boleh potong. Kamu boleh potong. Jadi apa yang tinggal untuk didarabkan? 3 darab 4X belah atas, kamu akan dapat 12X. XY, kamu akan dapat XY. Huruf yang sama, X, dia boleh potong. Jadi dekat sini tinggal 12 per Y. Ambil tips daripada cikgu. Ini adalah bahagian pemfaktoran. Okey, habis dekat 6A, kita pergi kepada 6B. Sikit lagi, tahan tahu semua. Okey. Tengok Okey, ada lagi tak semua ni? Nak dengar suara sikit? Ada lagi ke? Ada. Okey, baik. Teman cikgu. Cikgu letih ni. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Sekarang kita jatuh kepada soalan 6B.
terdapat satu rombongan bagi M orang dewasa. Kita tulis terus M untuk orang dewasa. M ni maksudnya bilangan. Dan N orang kanak-kanak, bilangan orang kanak-kanak. Okey. Jadi, ingin melawat Taman Tema di Melaka. Harga tiket untuk dewasa adalah RM32. Harga tiket kanak-kanak adalah RM18. Rombongan ini diberikan diskaun sebanyak 20%. Okey. Jadi, dekat sini bentukkan satu rumus algebra bagi jumlah harga. Maksudnya kita nak kira harga. Okey, kita ambil dulu keadaan yang mana sebelum diskaun. Harga darab dengan bilangan. Untuk orang dewasa kita dapat 32M. Dan untuk kanak-kanak tambah. Kita nak cari jumlah harga. Jadi untuk kanak-kanak RM18 darab dengan N. Ini harga sebelum diskaun. Jadi nak buat diskaun tu macam mana? Ini kita kena darab dengan 20%. Jadi bila kita nak darabkan dengan 20%, cara mudah dia buat pemfaktoran. Kalau kamu tak reti buat pemfaktoran, darab satu-satu. Macam mana nak darab? Tukarkan 20% menjadi nombor perpuluhan. 0.2 darab 32. Kita akan dapat 6.4M. Tambah 18 pula darab dengan 0.2, kita dapat 3.6N. Inilah jumlah harga yang terkini selepas diskaun. Habis dekat situ. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Okey. Jadi habis, kita pergi kepada soalan C. Jadual di bawah menunjukkan satu sifat bagi dua jenis bentuk geometri. Mempunyai satu tapak rata yang berbentuk bulatan dan satu puncak. Jadi dekat sini kita ada kon. Okey, mempunyai dua tapak berbentuk bulatan, tapak bawah, tapak atas. Jadi dia kongruen, dia sama, tapak dia sama, maksudnya kongruen. Jadi dekat sini kita panggil dia silinder. Senang je. Okey, habis dekat situ. Okey, jadi cikgu padam. Inilah soalan kita yang terakhir. Okey, untuk pemfaktoran yang terakhir sekali, dekat sini cikgu tak tahu kamu dah belajar pakai cara apa. Tapi cikgu ajar juga. 25M kuasa 2 tolak 100. Yang pertama sekali kita faktorkan. Faktorkan dengan 25. 100 tu boleh bahagi dengan 25. Faktorkan ni cikgu dah buat dari tadi dah. 25 bila kita bahagi dengan 25, 25 letak luar. 25 bahagi 25 dapat 1M kuasa 2. 100 bagi 25 kita dapat 4. Kemudian faktorkan pula 1M kuasa 2 tolak dengan 4. A kita 1, B kita 0, C kita negatif 4. Tekan kalkulator, kita akan dapat A1, B0, C negatif 4. X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Positif pindah ke sebelah, kita akan dapat negatif. Negatif pindah ke sebelah, kita akan dapat positif. Positif 2. Okey, jadi sama dengan 0. Yang ini yang kita dapat tadi, gantikan ke dalam ni. 25 dalam kurungan X tolak 2. Lepas tu X tambah 2. Tutup kurungan sama dengan 0. Habis dekat sini. Cukup 2 jam. Cikgu jawab soalan kamu punya UASA. Jadi, apa yang cikgu nak pesan dekat sini kepada semua orang? Habis dah tahu? Penat cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok sikit. Hafif, okey ke Hafif? Laju tak? Adlan, laju tak Adlan? Lagi. Okey. Wan Naim, laju ke Wan Naim? Laju.
Laju. Okey. Yang pertama sekali, kenapa cikgu laju? Cikgu laju sebab soalan ni cikgu dah suruh buat. Jadi bila buat, bukan bermaksud kamu nak kena selesaikan daripada awal sampai akhir. Bila dah buat, bermaksud kamu tinggal cek yang kamu buat tu sama tak jalan kerja dengan cikgu buat. Dan kamu boleh cek yang cikgu punya jawapan sama tak dengan kamu punya jawapan. Itu masuk drill soalan. Masuk drill soalan. Kalau dekat masa cikgu darjah 6, kita panggil gerak gempur. Okey. Okey, jadi buat thumbs up sikit. Cikgu nak screenshot. 1, 2, 3. Okey, semua cikgu minta maaf tau kalau laju-laju sangat. Tak apa, rakaman cikgu hantar. Rakaman nanti cikgu hantar dalam grup. Okey, jadi sekarang dah pukul 10. Sampai situ sahaja kelas kita malam ni. Nanti tengok balik rakaman macam mana cikgu selesaikan setiap soalan satu-satu. Cikgu berletih untuk kamu ni. Cikgu harap sangat kamu boleh skor. Okey. Okey semua, sampai situ sahaja. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, Khairil, sama-sama.